di tangannya kitab Fiqhul Manhaji. Kitab ni asalnya ditulis oleh beberapa orang tokoh ulama di dalam mazhab Syafi'i yang berada di Suriah, di Syam. Iaitu Syekh Mustafa Bugha, Mustafa Khin, Ali Sarbaji. Mereka menulis adalah rumusan daripada mazhab Al-Imam Syafi'i. Pasal nanti orang akan kata, kenapa kita baca kitab Rumi? Tak biasa kitab Arab. Oleh kerana yang ada di tangan tuan-tuan saja yang Ruminya, terjemahan. Biasa kitab Arab. Syekh Mustafa Bugha adalah alim besar di dalam mazhab Syafi'i. Dan saya tinggal serumah dengan anak dia, Hasan Bugha, buat PhD di Jordan. Dia alim besar dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian Syekh Mustafa Khin dan Ali Sarbaji ini adalah tokoh-tokoh ulama Syria yang kuat, yang alim dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan ada beberapa ijtihad mereka sendiri dalam kitab ni yang kita akan baca. Oleh kerana itu saya akan syarah, taklah baca satu-satu dalam bahasa Arab ni. Rujukan asasnya di situ. Yang saya sebut di sini, insya-Allah ada di situ. Dan sebahagian yang tak ada di situ, artinya itu adalah qaul daripada mazhab-mazhab yang lain dan kitab-kitab Syafi'i yang lain. Oleh kerana sebahagian besar macam tajuk tayamum, tajuk apa itu telah kita bahaskan, maka kita akan masuk berdasarkan kitab ini kepada kitabus salat. Berhubung dengan as-salat, iaitu salat. Sebelum kita membahaskan dalil berhubung dengan hukum hakam salat. Berapa 103? 103. Oleh kerana penulis ini, dia hidup pada zaman moden kita ni. Dia melihat banyak masalah. Dulu ulama-ulama masuk kepada bab solat tak panjang, terus saja cerita solat. Tapi oleh kerana zaman ni seolah-olah perlu diterangkan lagi, perlu dipahamkan lagi berulang kali tentang pentingnya solat, maka penulis ini menerangkan sedikit sebanyak tentang solat. Dan semua bab orang Islam, ulama-ulama, para fuqaha, bila mereka nak membahaskan satu benda, mereka tak masuk pada tajuk tu, melainkan mereka buat ta'rif. Apakah maksud ta'rif yang dikatakan salat? Perkataan salat dari segi bahasa Arab, dia bermaksud ad-du'a. Yang tu kita kena tahu. Orang Arab ni asal disebut salat. Salat ni doa maksud dia. Tapi bila dia digunakan untuk istilah agama, bila Islam datang, solat digunakan sebagai istilah agama, maka solat dimaksudkan dengan aqwal, af'al makhsusah, tafattahu bitakbir, wa al-muftatahatun bitakbir, wa mukhtatamatun bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang dimulakannya dengan takbir, dan diakhiri dia dengan salam. Bila orang tanya kita untuk mengaji ni, solat ni apa? Solat ni perkataan, perbuatan, hak mula dia dengan takbir, akhir dia dengan salam. Mula solat ni memang dengan takbir, dia tak mula dengan hak lain. Tak ada nak sembang dulu ke, nak baca yang tu, yang ni ke, tak, dia mula dengan takbir. Maka akhirnya solat itu dia dengan taslim, dengan memberi salam. Bila kita sebut macam tu, clear, jelas, semua benda yang dikatakan solat tu duduk di situ. Para ulama, bila dia nak memberikan satu tarif, dia cari satu tarif yang dia panggil jami', himpun semua, mani', larang hak mana bukan masuk ke dalam dia. Macam bekas, tutup bagi rapat. Hak benda tu saja. Macam tuan-tuan kata, Al-Quran maksud apa? Al-Quran. Kalau kita kata Al-Quran, kalamullah. Orang tanya tarikh Quran tu apa? Quran kalamullah, kalam Allah.
Tak jadi takrif lagi. Pasal kalau setakat kalam Allah, Taurat pun kalam Allah juga. Injil pun kalam Allah juga. Jadi terpaksa tambah lagi perkataan Al-Munazzal ala Nabiyina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Bila turun pada Nabi kita Muhammad, hadis Qudsi pun kalam Allah juga. Turun pada Nabi kita juga. Al-Muta'abbad bitilawatihi. Dia kata, yang dikira ibadat dengan setiap bacaan dia. Tak ada lain dah Quran. Setiap huruf, setiap apa dengan baca dia terus kira ibadat. Dengan ada tertib dia, dengan ada apa. Jadi hak luar tak boleh masuk mai, hak dalam tak boleh keluar. Itu bila orang nak bubuh ta'rif. Ni nak cerita bab ta'rif. Sebab itu kita bila nak buat apa-apa benda, nak bagi pandangan satu benda, biarlah kita kenal benda tu bagi habis dulu. Ulama dia tak cakap semayang ni semua orang tahu dah. Tapi yang duk pergi bagi takrif tak buat apa. Supaya kita orang Islam tak boleh cakap satu benda melainkan kita tahu bagi habis. Macam kita tak tahu satu benda orang suruh ulas, kita ulas. Tak tahu satu benda orang tanya, kita ulas. Biar tahu bagi habis dulu. Baru hang ulas. Kalau nak ulas pun ulas tekan tahu saja. Jangan lebih daripada itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut benda yang kamu tak tahu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hikmah orang tunaikan salat? Salat ni kita tahu dia benda besar, asas di dalam Islam. Quran sebanyak tempat yang ada confirm orang tak sembahyang memang ahli neraka. Confirm. Quran tolong confirm kat kita, hak tak sembahyang memang ahli neraka. Ma salakakum fis saqar? La takum minal musalli. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Kerana kami dulu bukan kaki sembahyang. Belah mana hebat derma, belah mana hati bagus, belah mana pun, kalau dia bukan ahli sembahyang, confirm ahli neraka. Belah mana bagus didik anak, belah mana bagi apa yang anak mau, tapi tak menyuruh anak supaya sembahyang, confirm pak tolong puasa anak masuk neraka. Tak mungkin. Asas agama ni lepas daripada syahadah, mesti main bab sembahyang. Tak payah semangat, tak payah peluh sampai koyak baju semangat pun. Kalau tak sembahyang, tak pakai. Solat. Sebab itu para ulama khilaf tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Dan kita akan baca nanti masalah ini. Mazhab Imam Ahmad menyatakan kafir siapa yang meninggalkan salat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahawasanya orang yang meninggalkan salat melakukan dosa besar, minta bertaubat, kalau berterusan dihukum bunuh dia dan tanggungjawab pemerintah membunuh dia. Besar masalah salat. Kerja paling besar dalam keluarga kita hari ini, pastikan orang kita ni salat. Tak boleh ada 5 orang balik ke dalam rumah, 3 orang balik ke dalam rumah, 2 aja semayang seorang dah. Tak boleh ada kawan kita, kawan baik, kita kata dia ni bagus. Cuma korang sikit tak semayang. Kalau tak semayang bukan korang sikit, korang banyak. Suatu penderagaan yang besar kepada Allah. Kerana inilah masalah yang paling besar orang Islam nak kena tegakkan. Kita nak mukadimahkan benda ni supaya semua orang di rumah kita ada ni, adik-beradik kita, kaum keluarga kita sedar, rumah kita tak boleh ada siapa pun yang tak sembahyang. Mesti semua orang sembahyang. Orang mai rumah kita pun kita kena bagi kat dia. Kita tahu dia kata dia tak usah duk habaq kat kita. Dak hari ni keseluar kotor kan, seluar bersih, kita bagi kain dia dah. Lagi yang ramai tumpah rumah aku, orang sembahyang. Tak mungkin ramai duduk rumah aku 3-4 hari yang tak mau sembahyang. Dia kata, minta maaf saya seluar kotor.
Dia kata bukan masalah tu. Kentok kenapa? Tanya. Takkan hang kenci nak resum? Dia kata tak tahu tadi sedok ni duk pergi buat kerja macam-macam. Dia kata tak ketok. Ketok ni kena najis je. Najis apa orang kena? Anak-anak duduk di rumah kita mesti orang sembahyang. Kalau pemerintah buat kerja asas. Sebab itu Al-Quran bila cerita tentang tanggungjawab pemerintah, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah. Orang yang kami bagi tempat supaya dia boleh berkuasa di atas muka bumi, kerja pertama dia buat mendirikan sembahyang. Supaya sembahyang menjadi syiar orang Islam. Ibadat dan lambang tak ada orang Islam melainkan sembahyang. Tapi macam mana ustaz, sembahyang ni kadang-kadang dia sembahyang dia tak ada bak kita. Pemerintah kena pastikan tak ada majlis yang menyebabkan rakyat dia tak sembahyang. Dia anjur majlis start daripada zuhur sampai pada maghrib. Tak mungkin. Sebab tu kita bila tengok tuan-tuan ni apa? Cerita orang tu kampak orang ni. Orang ni bunuh orang ni. Kawan ni sembelih orang ni. Saya tak tahulah mereka sembelih apa. Hak seorang tu sembelih kata siapa bisik telinga dia tak tahu. Hak seorang tu kata dia dengar suara apa tak tahu. Seorang tu kata dia terasuk. Saya teringatlah. Bukanlah kata ni satu cerita yang lebih kurang. Di Jordan dulu ni ada satu kawasan. Kawasan Mu'tah. Kawasan Mu'tah ni apa? Asal dulu Mu'tah ni antara tempat medan pertempuran Nabi. Tentera Nabi hantar pergi bertempur di sana. Lawan dengan tentera Rom. Lama-lama tak ada apalah, lama dah baru mai kerajaan apa ni dia buat universiti. Bukan universiti Islam. Dia buat universiti biasalah. Universiti tentera. Tentera pun bukan tentera Islam, tentera negeri Jordan tu lah. Hak penakut lawan Israel tu. Bila dia buat macam tu, adalah fakulti macam-macam lah. Budak-budak perempuan, budak-budak apa. Bahagian mengajar agama pun ada juga. Sekali tu, jadi satu kejadian. Orang yang duduk kawasan tu, asyik kena rasuk. Kawan tu jadi histeria, kawan ni jadi histeria, kawan ni jadi tak sedap diri, kawan ni jadi nak macam-macam. Sampai pening. Orang kawasan Mu'tah ni tak tahu nak buat apa. Bila dah tak tahu nak buat apa, pergilah mengadu ke alim ulama' mereka bincang. Heran satu ulama' kawasan Mu'tah tu yang dikatakan alim kawasan Mu'tah tu. Dia cuba kaji kes. Siapa jadi banyak macam. Macam mana dia tahu macam mana apa kita pun tak tahu. Satu orang lelaki ni dia kena rasuk. Keluarga dia tak tahu apa. Pegang dia berpelampak, dia hawin. Akhirnya dia pergi. Dia bagi satu keping tip macam tu. Orang main jumpa dia, dia kata hampir jumpa lelaki ni. Ham bagi tip ni kat dia. Ham pasang rakaman. Ham habang kata, aku ni suruh dia baca khutbah. Kata nak jadi khutbah apa dia kena histeria. Tak apalah, habang dia kata duduk baca khutbah elok, nak dengar rakam. Jin ni pun dia fikir dia nak buat rakaman ni kawan mau lah. Pi pasang tip bagi rakam tu di kode kata hang baca khutbah, syekh suruh hang baca khutbah. Dia start baca khutbah semua. Buka dengan elok kemas cara khutbah apa. Dia cerita tentang larangan Tuhan berhubung dengan pergaulan bebas. Haram Tuhan larang, berzina Tuhan larang, macam-macam lah. Habis dia khutbah apa semua, tip tu dia hantar pergi kat Syekh. Syekh dengar. Bila Syekh dengar, baru Syekh pergi. Dan Syekh pergi sendiri dia jadi, kawan tu dia jadi histeria. Syekh tanya, apa sebenarnya masalah? Kata
kata kawan yang kena histeria ni, kata dia, kami, dia kata, dulu tempat ni jin duduk. Jin. Contoh jin adalah, bukan jins. Jin. Jin duduk, dia kata. Bila jin duduk, dia mai mereka ni buat universiti. Mereka buat benda-benda mungkar, sedangkan kami di sini jin-jin yang baik. Benda-benda yang Tuhan marah. Jadi kami tak nak pinak jin ni mesyuarat. Buat jin dia mesyuarat. Bukan JKK je. Jin pun boleh. Buat mesyuarat satu keputusan. Kita ni nak kena rasuk manusia aduk bosan ini. Bila kita rasuk, biasanya manusia ni dia tak ingat ke Tuhan. Bila rasuk, Pak Ustaz nak cari baca Quran. Jadi buatlah rasuk. Projek merasuk orang. Rasuklah. Dah rasuk dia tak macam keluarga dia rasuk ni. Dia tak malam baca Quran. Sebelum ni bukan ingat ke Tuhan. Oh, dia kata Syekh kata macam tu. Dia kata macam ni lah. Kerja nak dakwah kat manusia ni kerja kami. Hampa kerja dakwah untuk jin. Kami untuk manusia. Hampa tak masuk campur dalam benda ni. Dia kata tapi hampa rosakkan tempat. Tak apa, dia kata aku dan orang agama akan ambil tanggungjawab berdakwah. Han tolonglah keluar dan ajaklah kaum kerabahan yang keluar daripada orang yang hampa rasuklah kawasan ni. Tapi dia kata kami akan keluar, tapi hang kena tahu hampa semua berdosa depan Tuhan dia akhirat besok. Hampa rosakkan kawasan kami. Dia kata tak apalah, yang tu kamilah. Urusan kami, hampa tolonglah keluar dengan hormatlah minta. Dan jin ni pun keluar. Selepas jin ni keluar, diikuti dengan tempat-tempat lain pun taklah jadi lagi histeria. Ni berlaku di kawasan Mu'tah. Saya bila tengok Jadilah ni, tak tahu kok jin lah kot. Buat mesyuarat kali kedua. Fikir jin pun tak habis depan ni kata. Duit kuih hari kuih melampau. Pakai buat sebagian dia kata. Allah Ta'ala. Tapi nak ceritanya, demikianlah. Apa? Allah Ta'ala menghantar manusia dan jin. Dan kesemuanya Allah jadikan satu saja utusan kita yang besar. Iaitu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk kamu abdikan diri kepada aku. Dengan adanya salat, maka Allah Ta'ala menjadikan dia seolah-olah suatu hubungan yang tak putus. Tuan, orang ni kaki maksiat, terbuat maksiat. Orang solat insya-Allah bukan kaki maksiat. Susah kita nak cari bergabungnya dua benda. Kuat sembahyang, kuat berzina. Melainkan dia ni tak faham sembahyang ni apa, dia pergi mengaji silap. Tapi kalau dia mengaji betul, tak mungkin. Katakanlah dia tersilap melakukan kesalahan. Bila dia tersilap melakukan kesalahan, katalah dia buat azan. Lah kita buat kesalahan. Kita tahu kita salah. Mai sekali waktu zuhur, bila nak semayang dia teringat Allah Ta'ala. Bila teringat Allah Ta'ala, marilah perasaan insan menyesal. Astagfirullahaladzim, minta ampun Allah. 5 benda dalam suatu hari benda macam ni, kalau berterusan pada insan, maka tak tinggal untuk orang yang buat dosa ni di kaki semayang dosa. Tak tinggal untuk kaki semayang ni lagi dosa. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah, Nabi menyatakan masalus salatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Kata Nabi SAW, sama seperti semayang ni 5 waktu seperti sungai yang laju, yang banyak airnya, yang lalu di hadapan pintu rumah seseorang kamu, dia mandi pada satu hari 5 kali. Sehingga Nabi kata, wahal yubqi dhalika minad daran, apakah masih tinggal lagi kotor? Nabi kata. Artinya kalau sungguh pun dia buat salah, kalau semayang tu, dalam erti kata semayang Allah Ta'ala ajak,
Mestilah bila main waktu zuhur, ambil ayat semayang, diri depan Tuhan, hati dia semua. Dan kalau orang tu dia buat dosa besar, dia tak niat nak taubat, tuan-tuan, semayang pun dia tak lalu dah. Tak ada lah orang semayang berzina pada siang malam hari, pagi-pagi bangun awal pergi semayang, qiyam mulai tahajud pada berzina. Tak ada. Tak gabung benar macam tu. Maka Nabi SAW dan syarak mengajar kita tentang salat. Para anbiya yang terdahulu daripada kita, mereka juga menunaikan salat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada mengenai Nabi Allah Ismail alaihi salam. Allah kata, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Dia suruh kaum keluarga dia semayang dan zakat. Kita ni, saya sebut tadi, clear. Kita sebut banyak tempat. Orang ni, kalau orang main berzina depan mata dia, anak dia memang dia marah. Teruklah, dia kata boleh. Tak mungkin satu bapa, orang main habak kata anak dia berzina, kalau dia bapa betul, dia boleh sabar. Tetapi sebenarnya dalam rangkaian dosa itu, meninggalkan solat, pada sebahagian fuqaha yang ulama telah menyebut bahawasanya, dalil-dalil menunjukkan dosa orang yang meninggalkan solat jauh lebih besar daripada dosa orang yang melakukan zina. Dua-duanya dosa besar, tapi meninggalkan solat besar. Tapi oleh kerana kita ni rasa macam tak ada apa, yang ni tinggal saja, tak bangkit buat 2 rakaat. Padahal tak bangkit buat 2 rakaat tu besar, lebih lagi daripada dia yang minum arak. Kalau kita tahu nilai dosa hak macam tu, kita tak tinggal satu orang pun keluarga kita melainkan sembahyang belakang. Bila rumah orang Islam ada orang tak sembahyang, ada tak apa, ada. Tak mungkin kaki sembahyang 5 waktu jadi black metal, tak ada. Dan kemudian, semua para nabi yang dahulu, mereka ini menunaikan solat dan dalil solat dah ada. Maksudnya orang, para anbiya dah menunaikan solat. Dan Nabi kita masa awal, mari sebelum semayang difardukan, 5 waktu, dia telah buat semayang 2 rakaat. Sebelum 5 waktu ni datang kat Nabi, 2 rakaat jalan. Dengan ini semua kita orang Islam tahu bahawasanya tentang kewajipan orang yang menunaikan solat dan haram menunaikan solat. Dan mazhab menyatakan, yang Syafi'i menyatakan bahawasanya orang yang tinggalkan solat 2 keadaan. Pertama, kalau dia tinggal dengan engkar. Engkar. Dia tinggal dengan engkar. Pasal apa tak semayang? Dia kata, lah, aku bukan wajib semayang. Kafir. Kafir. Dia tinggal dengan engkar, kafir. Dan semayang ni tak sama dengan benda lain. Macam orang perempuan, dia bersolek. Kita kata, mana boleh bersolek? Dia kata, bukan. Pasal apa tak boleh pula? Dia tak kafir. Sebab benda tu mungkin dia tak tahu. Tetapi tak mungkin satu orang Islam duduk di tengah masyarakat Islam, dia tak pernah tahu kata semayang ni wajib. Dia tak, aku tak tahu baru ni apa kata aku tahu semayang wajib. Aku tak tahu, yang dia ingat dia semayang wajib ni semayang raya je lah. Dia tak mungkin. Hak tu benda tu agama panggil ma'lum minad din bidarurah. Itu yang tuan-tuan dengar orang kata ma'lum minad din bidarurah. Benda hak dalam agama ni tak payah ada abang lah. Tak payah duk tegak dalil dah untuk dia. Pasal memang tak ada orang Islam ada akan mereka tahu semayang ni wajib. Kalau ada orang kata semayang tak wajib untuk dia. Dia kata, tidak wajib. Hampa boleh lah. Hampa senang semayang tak ke Tuhan aku tak. Kafir. Ataupun dia kata tak wajib. Ataupun dia kata hampa wajib lah. Hampa lain. Kami ni maqam lain. Kami ni dah main ke peringkat makrifat hakikat ni. Dia tak semayang jangan hampa. Kafir. Mana dia kafir tu? Guru saya serpam sak bagus. Biar besar keluar hitung kontainer pun. Kafir juga. Kerana menidakkan tentang syariat yang jelas. Iaitu salat. Semua hak tarikat, hak beriktikad tak payah sembahyang bila sampai makam. Tarikat ni dia macam dengan Syiah ya. Dia masa peringkat awal. Buah dia tak keluar. Dia tahu wajib, sembahyang wajib. Mana boleh tak wajib? Tapi dia sebab tu tarikat ni dia mana mau mengajak secara terbuka. Mengajaklah rumah, mengajakkan kelambu, mengajakkan gelam. Pasal apa? Dia ada buah-buah dia tu. Hak macam silat dulu Tok Guru mengajak pakai pelita tu betul lah.
Tok Guru nak ajak buah anak murid dia. Hak buah-buah kemas tu dia tak lepas semua. Ujung anak murid nak last sekali. Kita buah ni aku tak ajak semua, aku bagi kat hang je satu. Pasal apa? Tok Guru silap betul, dia takut bila dia mengajar, dia ada 56 biji buah. Dia bagi 52, 4 simpan 4 tu nak pukul nak murid balik kalau melawan. Tok Guru tarekat, dia ada buah, dia tinggal 2. Bukan pasal nak pukul nak murid, dia nak tengok dulu nak murid yang mana satu. Kerana buah 2 ni habang, nak murid akan sama ada jadi pengikut dia yang bodoh. Pasal buah lah kali dia kata betul lah. Orang biasa kita habang semayang lah. Tapi kita ni bila dah sampai maqam ni. A'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya al-yaqin. Kita ni yakin kita dah sempurna dah. Yakin damai sembahyang apa lagi? Nak bodoh. Betul juga. Tok Guru baca dalil ni. Paling tak pakai sekali tarikat lah. Al-yaqin maksudnya maut. Wa imma huwa qad ja'ahu al-yaqin, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Adapun dia, kata Nabi, bila tengok jenazah sahabat, telah datang kepadanya al-yaqin, maksudnya mati. Dia pergi faham yakin tu, yakin tarekat ni. Bila dia faham yakin tu, yakin tarekat dia kira dia yakin lah. Kita yakin, dia kata kita lain. Sebab tu yang ni tuan-tuan banyak semua penghujung dia. Sehingga ada guru tarekat yang melakukan zina. Melakukan zina dengan anak murid dia. Bila orang kata guru melakukan zina, dia kata hampa kalau zina derhaka ke Allah Ta'ala. Aku masa zina rasa kebesaran Allah. Dan tuan-tuan ingat, walaupun benda ni tak dibuat oleh sebahagian orang, dibuat sebahagian tarekat. Tapi sebahagian orang yang berpemikiran sufi yang melampau, ada. Dia kata, ya Allah, benda-benda ni kita ada orang makam yang tinggi-tinggi tu sampai. Kadang-kadang di masjid ajar macam tu juga. Dia abang kata, dah benda ni kalau orang hak makam dia nul tinggi-tinggi tu, dia pandai lah. Nak tanya apa yang lain? Apa yang lain antara dia dengan kita? Apa yang lain antara dia dengan Nabi? Nabi yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan hampir dengan Tuhan. Semayang sampai bengkak kaki dia. Apa yang lain antara dia dengan Nabi? Kata Al-Imam Ibn Katsir ketika jawab benda ni. Di dalam tafsir Ibn Katsir dia kata Nabi SAW semayang sampai bengkak. Nabi tak boleh semayang berdiri duduk. Semayang juga. Dia boleh habang kata sampai peringkat yakin. Sampai dah makam kita ni duduk saja pun lebih daripada orang ibadat. Ni ada. Matang kerai ada. Apa semua ada. Adalah kaki codong duk cari tak mau sembahyang lama jumpa dengan geng tu kena suri lah. Tak sembahyang apa tu. Bukan masalah tak sembahyang dia berdosa, tapi kalau dia hafal kat kita dia tak wajib sembahyang, kafir. Murtad, terkeluar daripada agama sebab orang yang tak sembahyang pada mazhab pada jumhur dia melakukan dosa tapi dia mengingkari sembahyang menyebabkan kafir. Engkar sembahyang menyebabkan kafir. Katalah kita tak engkar. Laugam kita tak engkar. Tapi kita membolehkan benda tu untuk orang lain. Ini Al-Imam Al-Tahawi sebut dan disebut juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kita macam ni. Kita ni memang orang kata, "Hai, tok guru kita ni pasal apa Aisyah pun tak sembahyang. Sampai maghrib meratib sampai ke subuh." Tok guru kita tak sembahyang lah. Dia kata, dia kata wajib kat dia. Misalnya dia kata, memanglah dia kata kita ni wajib lah sembahyang. Wajib. Tapi macam dia tu, kita tak boleh tanya lah. Dia kata dia sampai mungkin makam dia tak sama lah dengan kita ni. Kalaupun dia tak kata benda tu tak wajib kat dia. Dia kata tak wajib pada satu orang lain. Yang Allah telah wajibkan, ulama tetap sepakat dia keluar juga pada agama. Benar tak? Dia tak kata, dia tu dianggap dia wajib. Tapi tok guru dia tak wajib. Pasal tok guru dia sampai makam. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Kalau dia sebut macam tu, dia Al-Imam Al-Tahawi sama ada pada hak diri dia, ataupun pada hak orang lain, tetap dia terkeluar pada agama. Macam kita duk kata, mereka ni ada makam-makam mereka. Orang sufi ni kita tak boleh tanya. Macam dalam radio jawab.
Orang kenapa ustaz ada satu orang dikatakan wali sekarang? Dia kata jangan tanya. Mereka orang sufi, orang tarikat tinggi, makam mereka tak sama dengan kita. Pakai jalan. Artinya hang telah beriktikad hukum akam agama, sebahagian makhluk ni tak payah Tuhan tak boleh wajibkan kat mereka. Mereka lain. Kalaupun dia tak iktikad pada diri dia. Ulama-ulama sepakat dalam hal yang seperti ini. Kedua, orang yang tidak solat. Dia tak solat, tapi dia tetap beriktikad wajib. Iktikad wajib. Seperti kebanyakan orang Melayu tak semayang, tapi kita sebenarnya orang bat semayang ni. Baguslah ni. Kita berhenti di lebuh raya, ramai orang semayang. Ramai lah orang ni kira semayang ni, alhamdulillah ramai lah. Orang Islam semayang. Ini satu benda yang baik. Saya pergi ke LCC. Atas ni ada surau. Cari surau dia tanya guard mana. Jalan kawan-kawan kata kita ada orang tu semayang. Tengok ni punya teruk budak ni. Kan? Yalah kerja-kerja situ pada. Tapi bila kita pergi masuk ke dalam, semayang. Katanya kesedaran nak solat tu dah ada. Walaupun kadang-kadang masa solat tu aurat, lepas tu keluar, dia buka aurat. Tu dia tak faham. Benda yang perlu kita kata tadi, yang kalau semayang itu hak dia tak faham lah, perlu dipahamkan. Tapi dia nak semayang tu banyak. Oh Islam nak semayang lah ni banyak. Solat, katalah orang tinggal solat. Seseorang yang tinggal solat, kalau sekiranya dia i'tiqad wajib, kata siapa hendak semayang? Dia. Siapa? Aku dia tak tahulah bila Tuhan nak bagi hidayah. Orang ni, maksudnya dia tahu. Tuhan, itu pertama dia salah. Kalau zaman Sayyidina Umar, dia kena belasah kat belakang tu lah. Pasal Sayyidina Umar pernah satu orang zaman dia mencuri. Selamat tanya, pasal apa hang mencuri? Tuhan takdir aku mencuri. Sayyidina Umar potong tangan dia, sebatnya lagi. Tanya Umar, pasal apa hukum lebih daripada hukum Tuhan? Sebat pasal mencuri, potong pasal mencuri, sebat pasal bohong. Bohong kat Tuhan. Hang sendiri yang mencuri. Tuhan bagi manusia pilihan. Katakanlah dia kata, tak tahulah aku ni. Berdoa lah kat aku, insyaAllah tu hari aku semayang lah. Artinya dia akui solat tu wajib kat dia. Cuma dia tak semayang. Fatwa dua. Pertama, fatwa jumhur. Jumhur ni majoriti ulama. Yang merangkumi mazhab Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Mereka semua berpendapat bahawasanya orang yang seperti ini fasik, melakukan dosa yang besar. Jadi wali nikah tak boleh, jadi ini semua tak boleh lah. Fasik melakukan dosa besar, tetapi tidak terkeluar daripada Islam. Orang kita ni selalu faham fasik ni dia ni teruk, minum arak, fasik. Tak. Kalau dia tak sembahyang, fasik. Tak boleh terima. Artinya bila Allah Ta'ala kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila orang fasik datang bawa berita semak elok, kepala fasiknya tak semayang. Kalau kita tahu kaki tu tak semayang, dia bawa cerita orang lain tak pakai. Berarti Quran suruh apa? Semak. Quran tak bagi kita pegang. Kalau kita nak percaya kat dia, dia tu ngarak dengan kaki perempuan. Kalau macam tu kita tak percaya. Mai satu orang habang, kita tahu dia bukan kaki semayang, Quran suruh kita semak, tak boleh pakai cerita dia. Kalau bukan kaki semayang. Kalau dia yang tak semayang ni, fasik. Dan Al-Imam Syafi'i kata istata. Yang ni dia diminta bertaubat. Yustata. Dia diminta bertaubat. Kalau dia kekal, masih lagi tak salat, pemerintah bunuh dia. Lepas bunuh dia, sebab mayang jenazah macam biasa, mandi macam biasa, kemudian mayang jenazah tanam di perkuburan muslimin. Tapi tentu agak-agak ada orang sampai pada 2 rakaat sanggup pisau tengkuk, sedangkan dia tahu wajib. Tak ada lah, dalam sejarah tak ada. Tapi kalau hukum ni, kalau ada lah mangkuk teruk dekat tu, sampai hari orang nak pergi bubuh tengkuk dia memang wajib, dia takut tak mau juga buat 2 rakaat ni. Tak ada lah. Kan, tapi kalau ada, in case kalau ada, jalan. Di atas dalil, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diminta memerangi manusia, kata Nabi, sehingga dia bersyahadah dengan syahadah yang benar tu, 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Bila dia buat yang tu, kata Nabi, selamat darah dia daripada kita. Dan Islam dalam kes yang ni, tuan-tuan, dia sensitif sikit. Tuan-tuan tolong tutup pintu tu. Dia cahaya ada mic di sini. Islam dalam kes ni sensitif sikit. Orang bila syahadah dalam Islam, tak ada sebab yang menunjukkan dia murtad, kita tak boleh buat kadang. Tuan-tuan semua tahu cerita Zaid Usama, bila dia angkat pedang, dia nak menjatuhkan pedang dalam peperangan. Kawan tu angkat je pedang, kau tu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bunuh juga. Bila dia bunuh juga, Usama bin Zaid bunuh juga. Berita ni sampai kepada Nabi. Nabi marah pada dia. Dia kata, innama qalaha khawfan min silahin. Wahai Rasulullah, dia sebut yang tu pasal takut kat pedangku. Nabi kata, hal syaqaqta qalbah. Hang belah ke hati dia. Nabi kata, dia kata, dah Rasulullah, dia takut kat pedang aku tahu. Nabi kata, hal syaqaqta qalbah. Hang belah ke hati dia. Sehingga Usama kata, aku sampai rasa seolah-olah alangkah baiknya kalau aku baru hari itu Islam, sehingga aku tak bunuh orang yang menyebut la ilaha illallah. Apa engkau akan jawab dengan la ilaha illallah depan Tuhan? Muslimin dan muslimat sekalian, hal ini menyebabkan Islam mengharamkan kita membunuh orang yang menyebut la ilaha illallah. Apapun alasannya, selagi mana tak ada bukti dia murtad, tak boleh bunuh dia. Melainkan dia telah membunuh orang tanpa sebab dia lakukan benda-benda yang menyebabkan kena hudud. Dalam kisah tu cerita lain. Tanpa sebab asal tafsiran saja tak boleh dibunuh dia. Oleh kerana pintu nak masuk Islam ni senang sangat. Sehingga kan dalam hadis sahabat tanya, macam mana wahai Rasulullah, kalau dia potong tangan dan kakiku kemudian dia mengucap la ilaha illallah. Nabi kata, biarkan dia. Kita perang dengan dia pun nak bagi dia ucap yang tu. Menyebabkan para ulama cari sebab perbincangan. Maka kita dapati pintu nak masuk Islam ni terlalu senang. Sampai sepatah macam tu Islam yang terang. Oleh kerana itu Islam tutup pintu keluar. Pintu keluar mah riddah. Sekarang nak masuk. Mungkin orang tanya, kalau macam tu Ustaz, dia masuk atau dia keluar? Tak. Dia keluar, pedang atas tengkok dia. Nampak masalah? Kenapa Islam keras dalam masalah riddah? Pasal nak masuk, orang tengok seolah-olah sampai dia lawan kita, dia potong tangan kita, potong kaki kita, kita nak angkat bagi kita satu, la ilaha illallah, kita kena stop. Sahabat tanya Nabi, berulang-ulang, berapa ramai sahabat tanya kini kepada Nabi. Nabi kita faham untuk itu. Sebab itu kemudian, oleh kerana itu, kalau dia badala dinah, ditukar agama, maka bunuh selesai. Mungkin orang kata tak, dia buat itu, dia keluar, lepas tu dia bunuh kita. Kalau dia lepas dia mengucap, dia perangi orang Islam, nanti dia tukar agama, bunuhlah dia. Oleh kerana itu, tuan-tuan, jangan heran kenapa hukuman riddah itu keras dalam Islam. Pasal dia telah buka satu pintu dalam peperangan. Tapi benda ni orang tak ada kesedaran. Orang Islam hari ni perang pun dah, apa pun dah, jihad pun dah. Orang je tu tindas orang Islam pun tak ada apa kesedaran. Tak ada semangat jihad, perjuangan, tak ada apa. Jadi budak-budak tak ada perjuangan. Kita tak ada perjuangan, nak buat apa? Kita nak naik semangat sikit. Kau black metal tu, dah semangat sikit. Orang Islam, suasana tu tak ada. Tapi ini adalah hakikat kepada kenapa Islam keras dalam benda ni. Sehinggalah kepada masalah semua. Selesai. Kita akan bincang berhubung dengan waktu-waktu solat. Atau waktu berapa saat kita ada jam.
Walaupun kita ada jam, kadang-kadang kita akan timbul masalah. Apa dia? Katalah tuan-tuan lah ni, apa? Pergi jatuh dalam satu pulau lah. Jam hilang jalan tak mana-mana lah. Orang tinggal macam mana? Ataupun kita gambarkan balik macam mana orang Islam dulu menentukan waktu. Tak ada kat mereka jam di tangan. Tak ada. Ugama-ugama dulu tak ada ambil berat tentang waktu-waktu ni. Mari Islam nak tertibkan manusia. Tuan-tuan, manusia ni bila dia pecah, kita ni walau sama macam mana pun orang Islam saja, orang faham bila pergi sekolah ada disiplin. Ada jadual waktu dia. Waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga buat apa. Orang yang masuk Islam, automatik Islam susun jadual untuk dia. Supaya dia biasakan diri dengan jadual waktu dia. Yang pertama, waktu masuknya fajar. Bila? Iaitu apabila terbitnya fajar sadiq. Nampak cahaya fajar yang nampak di langit itu. Sehinggalah kepada terbitnya matahari. Ni Nabi Jibril datang kepada Nabi lepas wajib solat ni, ajak satu persatu. Waktu salat subhi min tulu'il fajr ma lam tatla'u syams. Hadis riwayat Muslim. Waktu semayang subuh itu daripada terbitnya fajar selagi mana tak terbitnya matahari. Cuma saya nak ingat, ini waktu terbitnya fajar. Nampak waktu terbitnya fajar ni ada fajar sadiq, fajar kadzib. Orang yang tengok kakilat langit dia akan tahu. Kemudian sehingga waktu terbitnya matahari. Berapa terbit matahari lah? Orang tengok matahari dah muncul, cahaya keluar, okey mas. Masuk waktu. Saat ni saya akan cerita pada tuan-tuan, para fuqaha di dalam bagi solat jemaah, para fuqaha selain daripada mazhab kita, mazhab yang lain itu, utama mazhab Hanafi, mereka mengesyorkan supaya berdasarkan hadis supaya orang yang sembahyang jemaah melewatkan dia sehingga nampak cahaya putih sudah hampir datang. Yang ni sebelum nak terbit matahari, cahaya putih dah nampak kan? Nak terang dah mai sikit. Masa tu ditunaikan sembahyang subuh kerana mereka nak meramaikan jamaah dan mereka ada hadis mengenai hal itu. Sebab itu tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi negeri lain, dia tangguh. Saya duduk di India tu tangguh kan. Dan mangkit subuh dulu, kita lepas azan, lepas daripada tu kita mandi, kita pergi apa semua. Maklum malam ni, tuan-tuan, tempat kita bang 2 kali, dia petak bang 2 kali, bang sekali. Dulu ada bang Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan bang Bilal. Bila bang 2 kali, bang yang pertama, orang semua dah bangun, siap, pakai baju, mandi. Malam orang tidur malam. Kadang-kadang ada orang nak kena mandi, ada yang tak kena mandi. Sampai pagi. Dan sampai pagi, bang yang pertama orang dah siap. Bang sekali kedua, orang pergi dan orang solat. Kita tempat kita, bang baru teringat bangkit. Bangkit Nabi Ismail duk cuci muka kan. Allah Akbar, la ilaha illallah. Jangan apa kita. Lepas tu kata, mayang subuh 3-4 orang. Di situ tak kena betulnya. Dah lah bang. Buat bang 2 kali. Terus bang, orang ada bangkit. Siap. Pakai baju. Nak bang kedua orang dah sampai dah. Bang yang kedua dah orang sampai masjid. Orang semayang. Bahkan sebahagian negeri di Malaysia ni larang bang 2 kali dibuat. Pasal dia kata kalau bang 2 kali tiru Saudi. Bila tiru Saudi jadi Wahabi. Apa tenang benar ni. Habis tu takkan Abdullah ibn Ummi Maktum bilang nak jadi Wahabi. Takkan. Ini pun tak betul persepsi. Bukan saja Saudi yang bang 2 kali. Pilih lah negeri-negeri lain pun. Jordan ni dah buang bang 2 kali belakang. Negeri Arab masih bang 2 kali. Banglah 2 kali. Bagilah peluang orang lain main. Sebab tu dia pelewatkan. Lewatkan sikit. Selesai. Kemudian waktu zuhur. Waktu zuhur ni bila? Tak usah pakai jam. Dia bila matahari, satu benda duduk macam ni, matahari
main sikit ke tepi, tahulah Zuhur sudah masuk. Zuhur telah masuk. Bila Zuhur ini telah masuk, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, waktu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahduril asr. Waktu zuhur itu, kata Nabi, apabila gelincirnya matahari. Sehingga bila? Sehingga panjangnya bayang seseorang lelaki sama dengan tinggi dia. Okey, kalau kata kita ni tinggi 6 kaki 5 inci, kita berdiri itu tepat-tepat. Macam mana tinggi kita, macam itulah tingginya bayang kita. Ketika itulah penyudahnya menghabis kepada waktu zuhur. Bila dia start lebih dah sikit panjang tu, habis dah waktu tu, masuklah waktu. Senang. Ini orang Islam, walaupun tentu ada jam. Artinya kita kena tahu, orang kafir tanya macam mana orang Islam dulu tak ada jam. Hampa dulu tak ada jam, macam mana hampa sembahyang? Kata, oh, kami cerdik lama dah. Kemudian, waktu asar bermula pada hak yang tadi, sehinggalah taghrubu syams. Sehinggalah matahari itu tenggelam. Tak nampaklah matahari itu dia tenggelam. Ya, orang, tuan-tuan kata tuan-tuan pergi duduk berkelah di mana-mana. Jam tak ada. Matahari tenggelam, tuan-tuan tak nampak saja tenggelam. Maka berarti tuan-tuan boleh buka puasa kalau tuan-tuan puasa. Kadang-kadang radio dia memang habang kata tak lagi. Sebab apa? Sebab dia nak kira keseluruhan Pulau Pinang. Ataupun kalau negeri yang besar, kadang-kadang sebagainya dia nak kira keseluruhan. Dia terpaksa ambil satu kawasan keseluruhan. Tetapi sebenarnya, bagi orang zaman dulu itu saja dia. Dia tengok matahari tenggelam. Janganlah dia pergi duduk sini. Pukul 4 pagi dia pergi duduk balik Bukit Langkap tu. Tengok matahari tak nampak balik Bukit Langkap ni. Itu tak kira lah. Artinya matahari tu dia tak nampak pada dia. Bukan kerana terlindung pada dia. Memang terlindung pada orang ramai. Turun. Bila turun saja, masuknya waktu. Tetapi hadis-hadis Nabi mengisyaratkan kepada kita supaya jangan kita semayang. Walaupun kita diizin tanpa sebab. Sehingga pada waktu yang mana bayang suatu benda itu, 2 kali ganda benda tersebut. Kalau pen panjang ni, kalau kita tak tengah matahari, 2 kali ganda bayangnya. Sepatutnya ketika itu, kita jangan lebih pada waktu itu. Di dalam solat. Tanpa sebab. Kalau lebih tanpa sebab, kita telah melakukan benda yang makruh, melakukan benda yang dibimbangi khawatir dengan sengaja. Kita dianggap sebagai memudah-mudahkan urusan solat. Waktu maghrib. Bermulanya tenggelam matahari sehingga ke hilangnya la yabqa lahu atharu fi jahdil gharb, yakni al-syafqul ahmar. Sehingga benda merah, kesan matahari tu bila dia tenggelam, ada merah-merah di langit. Merah-merah tu sampai jangan bagi ada kesan langsung. Bila dah tak ada dah kesan yang merah-merah tu, tanda bahawasanya telah habisnya waktu maghrib. Senang je kalau tuan-tuan tak ada jam. Keluar mai tengok, tak ada kesan dah. Okey, habis dah waktu maghrib. Bila habisnya hak merah tu, syafqul ahmar tadi, sampai bila? Waktu subuh. Khilaf di kalangan ulama waktu subuh. Ada fuqaha menyatakan sehingga pertengahan malam. Waktu Aisyah. Ada fuqaha yang menyatakan sehingga pertengahan malam. Tetapi ulama-ulama Syafi'i menyatakan bahawa sehingga berdasarkan hadis Muslim, mereka menyatakan sehinggalah masuknya waktu subuh. Tapi mereka menasihatkan kita berdasarkan hadis jangan lebih daripada 2/3 malam. Jangan lebih daripada 2/3 malam kalau nak buat.
Namun kelonggaran sehingga sampai ke waktu subuh. Selesai. Kita akan bincang kepada kita masalah. Iaitu ialah. Macam mana kalau sekiranya kita ijtihad di dalam masalah sembahyang. Macam mana kita ijtihad dalam masalah solat. Iaitu bagi sesiapa yang dia tak ada jam kat dia. Dia tak ada jam. Kita tapi satu tempat tak ada jam, tak ada apa. Masa bila kita nak ijtihad sembahyang? Atau kita ijtihad masuk waktu ni macam ni. Pertama, kita berdasarkan kepada tanda-tanda tadi kalau kita boleh nampak. Katalah hari kelam. Hujan, matahari pun tak keluar. Tak ada bayang, tak ada apa. Nak pergi keluar, nak ukur matahari pun tak boleh. Hujan lebat. Macam mana kita nak ijtihad masuk waktu salat? Kalau ada jam, selesai masalah. Kalau tidak ada jam, seseorang berdasarkan kepada keyakinan dia. Keyakinan dia ni, dia kait. Misalnya, biasanya kalau dia duduk kawasan tu, orang ayam ni kalau duduk bang bertanam, ayam dia ni memang masuk waktu subuh lah. Dia kait. Misalnya. Ataupun dengan dia dengar apa-apa bunyi yang biasanya tanda masuk waktu subuh. Kalau tak ada juga, dia tunggu kepada suatu waktu yang dia mesti yakin masuk. Dia bukan agak lagi. Misalnya sampai dia tunggu, tak, kalau Allah tak masuk lagi, tentu masuk dah. Fah, kan dah lewat dah ni. Misalnya. Dia tak ada jam, dia kata, lah ni tak bukit satu dah, kata-kata dulu lama dah, aku mau bukit 3, 4 dah. Artinya yakin benar dia waktu Zuhur dah masuk. Artinya dia sampai kepada tahap dia yakin. Katakanlah dia solat Zuhur, main-main satu orang, kawan dia duduk dengan dia juga. Hamai Allah lah dia dah. Oh, tak ada masuk ke ya. Dia tak yakin dengan cakap kau ni. Dia was-was. Kalau dia was-was, ulama Syafi'i kata tak payah qada. Kalau dia was-was. Tapi tiba-tiba main, bayang apa ni yang tengok jam ni? Clear. Kata mereka, bukan dia panggil qada, i'adah. Ulang balik. Kerana yakin benar dia bahawasanya dia telah semayang luar daripada waktu. Rugi aku mayang baik. Saudara takutlah tak rugi lah. Bukan bayang duit barang tak main. Rugi aku dah mayang 4 rakaat tadi. Dia ingat kira macam kita bayang benda tak ada. Cancel macam tu je lah. Tadi kita buat pun boleh pahala. Hari ni kita buat pun boleh pahala. Kemudian waktu afdal. Waktu afdal. Waktu afdal, himpunan para ulama mendapati, yang pertama, mereka kebanyakan ulama, terutama dalam mazhab ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mereka meminta supaya kita melewatkan solat, iaitu asfaru bil fajr. Yakni sehingga kepada asfar, yakni takhirkan sehingga nampak cahaya untuk semayang subuh. Nak bagi orang mai. Pada negeri yang panas. Negeri yang panas. Maka para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim, abradu bil-dhuhr, maka bagilah sejuk waktu zuhur. Dia disunatkan supaya lewatkan waktu zuhur sehingga agak sejuk. Katalah zuhur masuk 1:30, negeri yang panas, musim panas betul, kita semayang Jumaat bukit 3, ataupun kita sendiri tu lewat sama buka 3, kerana ketika itu mungkin kita tak mampu ambil air nak keluar. Kita tunggu agak-agak buka 2:30 baru qamat. Pasal panas. Mungkin Malaysia ni tak lah kot. Ada negeri-negeri yang panas. Panas, dia lewat. Semayang maghrib, sepakat para ulama, mesti disegerakan. Mesti disegerakan.
Ini beberapa contoh kebiasaan para ulama dalam masalah. Saya tinggal sikit ruang untuk tuan-tuan tanya. Sebab kita boleh pilih lagi, tapi nak pergi tanya ke penin. Ada soalan? Ya. Salam. Beberapa sebab kenapa suruh lewatkan. Sebahagian hadis Nabi sebut qaih jahannam. Kerana ni panas, wap neraka jahannam. Tetapi apakah panas waktu zuhur tu disebabkan neraka jahannam ni? Ini cakap Nabi tu dia panggil majazi. Majazi maksud cakap bahasa kiasan. Kerana panas ni macam panas neraka jahannam. Orang kita panas macam tu maksudnya. Untuk nak gambarkan. Ataupun dia cakap ni benda hakikat ketika itu neraka sedang mengelegak panas. Kalau kita kata hakikat, dia kurang dapat diterima. Sebab apa? Kita masuk waktu zuhur, ada negeri malam. Betul? Kita zuhur, negeri lain mungkin subuh. Takkan neraka jahannam ni bukan duduk di dunia. Maka dengan itu, ulama-ulama yang mutaakhir, bila baca hadis ini, mereka kata Nabi nak berikan gambaran seolah-olah waktu itu panasnya. Nak cerita gambarkan kepanasan itu. Wallah ta'ala. Ada lagi soalan? Ya. Orang yang solat tapi silap kiblat. Lepas solat tahu yang dia tersilap. Perlu hari ulang. Kalau sekiranya dia sedar selepas itu dengan yakin waktu dia masih di dalam waktu, dia ulang pada fuqaha Syafi'i, pada mazhab lain tak. Maksudnya dia ulang. Kerana dia yakin syekh dan mayang tadi salah, dia ulang. Kerana pemberitahuan dia secara yakin. Kalau kau lu bagi tahu dia, aku duk agak kot ni kot. Dia tahu kot ni, itu dah. Setelah dia yakin benar, dia ulang. Kita balik atas kapal terbang mungkin arah balik ke Mekah. Dia kita berat tak dapat kalau mayang pada atas kapal terbang. Kalau semayang duduk atas kapal terbang patah balik Mekah. Kita kata suruh driver patah balik pusing balik. Ini pun satu masalah. Orang kita kadang-kadang punyalah jumud dan masalah. Sabit dalam hadis yang terang, orang semayang langkapai. Rasulullah kata semayang ke arah mana saja. Bahkan tak perlu tuan-tuan kata bila tajam arah Muradi ni, tang mana ni tempat lapang ni semayang sikit ni. Oh, dia tak ada belakang tu kosong. Dah, duduk atas itu semayang. Ni mai buat fatwa sebahagian pula. Semayang ni atas kapal terbang duduk atas kiblat tu bawah. Duk kena tunggu kapal terbang turun dulu. Ini pun satu hal. Habis tu orang semayang tingkat 3 Masjid Mekah ni macam mana? Nampak duduk bawah. Semayang ni Masjidil Haram, tingkat 3. Bahkan kita semayang tempat kita ni pun belum tentu tempat kita ni sama paras dengan Mekah. Sebab itu Quran kata, fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu syatrul Masjidil Haram, bukan ke Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kalau kita mayang di sini, kita lari 1 darjah saja. Berapa banyak ujung sana jadi? Kan tuan-tuan tak ngaji matematik? Berapa banyak sana jadi? Sini 1 darjah, sana berapa jadi? Sini 2 darjah, sini kata kita sebelah betul kau tu. Sikit dah. Kalau kita tarik, orang yang mengaji, tarik betul-betul panjang, kita duk lepas. Mana nak ujung? Afrika. Sebab tu Quran bukan kata fawallu wajhaka masjidal haram, tapi fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Ke arah masjidil haram. Artinya kita kira kita bagi satu lah orang Islam ni hadap ke dalam masjidil haram itu. Tapi bila kita tak mampu, tak boleh gitu. Aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Di mana kamu menghadap saja mukamu, di itulah redha Allah Subhanahu. Pakai tutup aurat, menghadap kiblat kalau kita mampu melakukannya. Ramai orang tanya, baru ni orang tanya masalah nikah. Ustaz dia kata macam mana? Saya baru ni duduk sembang dengan isteri, tercakap masalah talak. Bukanlah saya kata kat dia, saya cerita, "Weh, kalau aku talak, itu silap je nak."
Hak tanya ustaz-ustaz mana atau dia tanya, dia kata habis lah hang jatuh. Tuan-tuan, Islam ni bukan kartun. Islam suka orang kena talak ke orang tak talak. Sebab tu hadis masalah yang menyatakan talak jatuh tu, sungguh pun jatuh, main-main pun jatuh. Hadis itu masih lagi lah perbincangan ulama. Kekuatan hadis itu sendiri. Kalau boleh kita ni fatwa jangan bagi jadi jatuh. Islam asasnya pun dia duk suruh rupakan langkah supaya tak jatuh. Ni main dengan tersilap cakap sepatah, jatuh pakai jalan. Pecah rumah tangga Islam. Macam satu orang dia tak faham. Dia kata kita bukan boleh panggil mama kat isteri kita. Itu jadi zihar tu. Zihar tu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Na'udzubillah. Tuan-tuan, zihar ni orang Arab saja. Orang Arab bila dia tak dia nak marah kat bini dia, dia kata belakang hang jangan belakang mak aku. Maksud dia tu, dia kata aku ni tak lalu kat mak aku macam tu, aku tak lalu kat hang, tahu tak? Ni bukan ada budaya ni kat Melayu. Katalah Melayu haprak mana, macam dia pada kata tu. Melayu haprak lah juga kata kat Melayu haprak tu. Pasal dua-dua haprak. Katalah dia tiru benda tu. Dia tiru benda tu. Jadi. Tapi kita ni pergi kata, amboi, dia cantik. Rambut dia macam umi dia. Tak jadi. Bukan yang tu. Ada benda masuklah radio, masuklah apa sebut benda ni. Yang kita kalau tak faham elok, dia yang sebut. Pecah mata tengah orang. Dia kata kita kan boleh panggil kat mak, kat anak, isteri. Kadang-kadang orang panggil. Macam, saya nak panggil, duk panggil kat rumah panggil nama. Anak semua duk tiru panggil nama. Kacau dia panggil kecil-kecil. Kita pun panggil nama. Mak dia, pak dia. Atau orang panggil umi dia, baba dia. Kan? Dia panggil umi, baba supaya nak bagi anak tu tiru. Itu tak nama zihar. La min qarib wa la min ba'id. Tak kena mengenal. Sehingga kan kalau orang kata, hampir baliklah rumah mak pak hang. Habis dia tahan jatuh. Tak usah duk pergi tanya macam tu. Kita tanya lagi kan. Entah maksud apa tadi. Segeram sah. Entah maksud cerai. Tak lah. Dah kalau nak buat perangai macam baik. Entah tak maksud cerai. Tak ada tu. Islam asalnya nak mengelakkan daripada orang pergi cerai. Yang kita pergi cepat ni buat apa? Contoh sebab itu orang saya dah sebut malam tadi. Orang kadang-kadang tak mau ke Islam pasal gambaran orang bagi kita. Kalau nak amalkan Islam ni teruk. Kalau nak amal Islam teruk. Hak tu hak ni. Hak tak mau Islam kata. Main mengaji kat leban berapa. Kalau kita nak amal agama. Teruk. Agama ni kena teruk lah sikit nak amal. Tak ada. Yang teruk tu bukan agama. Inna dina yusuf. Nabi yang kata agama senang. Yang teruk tu suasana yang kita ada pada hari ini. Suasana tu yang tak ngam dengan agama. Asalnya agama tak marah orang nak pergi duduk tepi pantai ke. Orang nak pergi makan hari nak tidur tepi pantai pun mayang lah. Tapi oleh kerana suasana Mak Saleh pakai badan telanjang bulat. Duduk tepi pantai. Jadi kita tak boleh nak tumpang duduk. Bukan salah agama. Salah suasana. Islam tak marah. Kita nak berniaga. Nak simpan duit. Tak marah pun. Boleh pun. Tapi oleh kerana bank yang dibuat tu, bank tu bukan bank Islam, bank apa, cara urusan. Jadi susah kerana suasana, bukan kita. Bukan agama. Kita buat suasana tu bagi teruk, barang tu main dah elok dah. Barang dah main. Muat-muat je masuk dalam pintu ni. Kita pergi ubah pintu tu bagi sempit, bagi apa. Kita kata barang ni tak sesuai nak masuk pintu ni. Asalnya boleh masuk. Kita yang bagi tak boleh masuk. Allah. Ada lagi soalan? Ya. Dia nak cerai dia. Banyak kali dia lah. Habaklah 6,000 kali dia nak cerai pun. Lagi dia tak cerai. Dia baru nak. Kita duduk di rumah kita. Aku nak beli kereta Mercedes. Ya pun apa. Habak beli 6,000 pun kali. Mercedes tak main dalam rumah. Buat keluar duit. Pergi kedai ambil. Baru main.
Mesti semua nak. Ha? Mesti semua nak lah. Cerai janganlah. Ha. Kita akan mengantuk. Saya waktu itu kita diberi keringanan. Duduk keringanan. Sesiapa yang jangka kalau dia tak tidur, dia bangun solat menyebabkan dia semayang dengan bacaan yang tak betul, dia dikehendaki kalau sekiranya dia disunatkan tidur, tapi kalau sekiranya memang dia tak tidur tu akan menyebabkan bersalahlah solat dia, wajib dia tidur. Ini kias kepada hadis Nabi. Bila Nabi tengok sahabat, Nabi suruh tidur dulu baru mereka bangun qiyamul lail supaya mereka faham apa yang mereka baca. Kalau kita rasa kalau kita baca pun tak apa-apa, nak betul bukan tak betul, sunat tidur. Maksudnya baca tak apa nak kemal tu, tak ingat gitu. Kita sunat tidur. Sekalipun sudah masuk waktu. Subuh, jaga elok lah. Artinya, ya subuh tu mustahil lah, dah masuk waktu, dah malam tadi pelengkung sampai berapa kali, tidak apa. Artinya maksudnya ada orang, kadang-kadang kita buat kerja sampai waktu zuhur, Allah tak tahan ni mata. Kalau ambil semayang pimayang pakai rakaat pun tak tahu ke mana apa, tak tahu ke mana. Waktu ada lagi, tak kepala asal. Sehingga hilang mengantuk tu dan kita solat. Ya. Salam. Macam ni, meninggal jatuh punya, tak yang ni yang hukum yang terima dia. Dia pergi pandangan Islam. Kita tak bunuh seseorang yang mengucap la ilaha illallah tanpa sebab. Itu maksudnya. Sekarang katalah bersebab. Dia mengucap la ilaha illallah, dia bunuh orang. Bersebab tak? Maka ketika itu Nabi kata illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak yang telah Islam tetapkan, maka kita bunuh dia. Sekarang bukan kerana masalah la ilaha illallah lagi, masalah hang bunuh orang. Boleh tak orang edar dadah kita jatuhkan hukuman mati? Wallahu ta'ala alam, saya berpendapat boleh. Nas banyak. Hukuman ta'zir ni kalau sekiranya tanpa penyelesaian. Kita ni dalam hukuman Saudi jatuhkan hukuman mati, banyak lagi hukuman mati. Ulama khilaf dalam kes ni. Tetapi kalau kita lihat penyelesaiannya tak ada, orang yang tak ada anak kena hisap dadah pun tak tahulah. Tapi kalau orang ada orang yang jual dadah ni, dia tak nak fikir siapa. Dia fikir dia ya. Dia fikir nak senang dia. Dia tak kira anak orang Islam. Kalau kita tengok anak orang Islam, orang ratus ribu ada hisap dadah. Dengan tak boleh pakai lah ni kena hisap dadah ni. Kita memang patut tahu mereka ni memang patut kena mati. Dia bukan hukuman bunuh. Dia bunuh kerana dia membunuh satu orang. Tapi perbuatan ini, dia telah memusnahkan masyarakat dan negara. Dalam negara orang Islam, boleh dibunuh satu orang kalau sekiranya pemerintah berpendapat dia memusnahkan negara betul-betul. Banyak kes. Misalnya, Sayyidina Umar sebab tu Nabi tak ingkar, dia nak membunuh misalnya beberapa orang yang dianggap sebagai membocorkan rahsia negara. Bunuh. Walaupun dia orang Islam. Bocor rahsia negara, dia boleh dihukum mati. Misalnya rahsia ketenteraan, dia pergi bagi tahu ke orang. Pemerintah boleh mengenakan hukuman mati. Setelah strategi tentera dia buat, dia kata, saya tak bunuh siapa. Memang. Tetapi dia telah memusnahkan kekuatan negara. Dadah kadang-kadang ada sifat yang sama. Cuma pelaksanaan dia mesti detail. Kita bila cakap, kita jangan bayangkan kerajaan dan pemerintahan mana-mana. Kita cakap pada prinsipnya. Macam kita kata satu benda. Boleh tak Islam ni tahan orang tanpa bicara? Boleh tak? Untuk secara prinsipnya boleh. Secara konsepnya boleh. Misalnya, sekarang ni kawasan ni. Kita ni main bergaduh. Bergaduh. Maka nak penyelesaian tu tak ada. Melainkan kita kena tahan beberapa orang. Yang dianggap sebagai kepala gaduh ni. Bukti tak ada. Kita tahan, kita simpan. Pemerintah simpan. Simpan sampai agak siapa dia? Bila kita tahan dia redam. Tak tahu ni. Tahan kata 50 hari. Dia tahan tengok redam. Lepas tu kita bebas. Dia kata mana boleh tahan. Tak apa sebab. Ya. Walaupun asasnya Islam tahan bicara. Tetapi apabila darurat berlaku, dia boleh tahan orang. Kalau nak tunggu perbicaraan, mati lagi ramai orang. Kita tak tahu. Masih lagi dalam tuduhan. Secara konsepnya boleh. Tetapi yang salahnya pelaksanaan. Benda yang dibolehkan dalam Islam dilaksanakan untuk kepentingan orang. Sama lah dengan hukum potong tangan. Memang baik. Tapi kalau salah dalam pelaksanaan, jadi uduh lah.
Potong hanya tangan orang miskin yang curi. Orang kaya jenis Tokyo besar-besar, tak potong. Walaupun namanya undang-undang Islam, tapi jadi uduh. Pasal yang tak laksana secara cacat. Sebab tu kalau nak buat betul-betul. Kalau nak buat yang menyebabkan muka Islam jadi tak elok, kita minta tunggu sehingga muka Islam jadi elok. Jadi pada umumnya, dia boleh dibunuh. Ya. Kalau kita pergi di tempat dia 6 bulan gelap, 6 bulan terang, macam mana kita Kita tentukan berdasarkan kepada negeri yang terhampir. Ada negeri 6 bulan gelap, 6 bulan terang. Di mana orang? Alaska. Alaska pun ingat bukan semua kot. Semua Alaska. Saya ingat ada bahagiannya kot. Dia mesti paling utara atau paling selatan. Tapi kalau boleh tak seduk kawasan tu, duduk kawasan kita. Tapi ya, caranya tengok pada negeri yang terhampir. Ya. Ali menentang Muawiyah, dia di pihak yang benar kerana ada upaya membatalkan. Ya. Jadi contoh Ali difahamkan sebagai yang bunuh pada syahid lah. Ya. Muawiyah menentang Ali kerana Muawiyah istihad. Ali tak berwibawa untuk menjadi khalifah kerana dia tak tetap. Muawiyah dia dapat pahala, satu pahala kerana walaupun dia salah istihad. Dan adakah tentera Muawiyah yang terbunuh itu syahid ataupun mati sia-sia? Begini. Berhubung dengan peperangan sesama sahabat. Sebagian tuan-tuan mungkin baca apa yang saya telah tulis dalam berita harian. Tulisan itu semua lebih kurang daripada awal sehingga saya ingat lebih kurang 25 siri lebih kurang dalam berita harian. Yang membabitkan Muawiyah dengan Ali saja lebih kurang 6 siri besar. Berita harian keluarkan tu baca semua. Baru tuan-tuan faham. Dan tuan-tuan insya-Allah akan ikuti tulisan saya yang tak tahu bila akan keluar, jawapan kepada buku Salafiyah Wahabiyah. Apa nama dalam kes tentera Muawiyah dengan Ali. Pertama kita nak tengok, kalau di kalangan tentera Muawiyah yang mati, itu di kalangan orang besar yang mereka berkeyakinan bahawasanya kebenaran benar-benar belah dia. Kerana bukan semua. Sehingga dalam tentera Ali pun ada yang tahu bahawa kebenaran ni tak belah siapa-siapa, tapi sengaja jahat. Yang kita bela sekarang ni sahabat, bukan tentera keseluruhannya. Pasal di dalam tentera tu macam-macam orang. Tentera ni bukan sikit, puluh-puluh ribu. Dikatakan tentera Ali macam perang tu, tentera Ali 170 ribu. Puluh-puluh ribu. Oleh kerana berpuluh-puluh ribu tentera yang terlibat dalam peperangan tu, yang menyangka kebenaran itu bersama dengan mereka, maka boleh pahala peperangan tetapi tak dikira syahid. Mati biasa. Disebabkan, melainkan yang membunuh mereka itu kafir dan munafik. Kerana takrif syahid itu dia mesti dibunuh oleh orang kafir. Sama kesnya di dalam peperangan menentang Buruh. Buruh ni macam ni. Buruh ni satu orang yang keluar menentang pemerintah Islam yang sah di atas satu tafsiran. Dia taksir. Misalnya dia kata pemerintah Islam tak betul pada benda-benda ni dalam agama. Golongan yang keluar tu nama dia Buruh. Buruh. Bila dia menentang, pemerintah kena pergi tengok dia menentang dengan apa. Kalau dia menentang dengan senjata, pemerintah sediakan senjata. Kalau dia menentang dengan hujah, pemerintah sediakan orang yang berhujah. Pemerintah tak boleh bunuh dia dengan kereta kebal, dengan apa, tak boleh. Hanya bunuh dia dengan satu persatu. Melainkan dia gunakan kekuatan yang sama. Kalau dia hanya gunakan pedang, pemerintah kena keluar gunakan senapang, tak apa. Tak boleh pergi bubuh bom, semua mati. Pasal asalnya mereka orang Islam. Mereka salah faham kepada pemerintah. Kalau mereka mengemukakan hujah yang benar, pemerintah betul-betul salah. Al-Imam Al-Mawardi menyatakan pemerintah kena ikut yang benar mereka tu. Misalnya macam kata pemerintah salah 1, 2, 3 benda yang pemerintah tak boleh jawab, memang salah. Betul belah Buruh. Pemerintah kena ikut. Sayyidina Ali dalam kes ni menyebut uqtuluhum muqbilin
watrukuhum mudbirin. Bunuh mereka kalau mereka berhadapan, tinggal